cerita pagi-pagi aku bangun sebab aku nak pergi toilet. Lepas tu, lepas aku pergi toilet tu, aku dah tak boleh tidur. So aku fikir dan aku decide untuk daripada aku alang-alang tak boleh tidur tu kan, aku apa start lah, aku shoot first video aku kot untuk aku punya YouTube channel, mainkan 891. So sebelum tu aku nak tunjuk inilah aku punya workstation aku, tempat kat mana aku buat kerja aku buat editing, dan aku tak pandai pun buat editing. Cumanya aku minat editing, tapi tak berapa pandai. Kalau kata level tu aku still newbie lah, tapi boleh lah setakat nak main Adobe Premiere Pro tu sikit-sikit buat editing sikit-sikit boleh lah, simple editing. Dan aku masih dalam learning process. Lepas tu kat sini juga, kat mana tempat aku main game. Lepas tu aku buat tengok YouTube ke apa ke, kat sini tempat aku, workstation aku. So berkenaan dengan channel Mankind 891, aku letakkan 3 tagline, which is first sharing, yang kedua ni adalah story, yang ketiga ni adalah DIY. So sebenarnya kalau ikutkan sharing, story dengan DIY ni tadi, dia including dalam sharing, tapi sebabkan aku nak nampak dia macam cantik, sebab ada at least ada 3 benda kan, 3 perkataan bawah tu, so aku letaklah story dengan sharing, story dengan DIY. So kalau ikutkan dalam sharing ni tadi, sharing ni is mean by aku boleh share aku punya video-video harian aku macam vlog, video-video projek aku, sebab aku ni duduk di kawasan kampung, sebab aku ni memang jenis budak kampung. Aku pergi ke bandar semua aku duduk, tapi aku tak sesuai. So aku last kali aku decide untuk aku balik ke kampung halaman aku balik. Kebetulan pula rumah pusaka aku, rumah tempat aku besar, rumah tu memang tak ada orang tunggu, tak ada orang jaga. So aku decide untuk jaga rumah tu. Dalam masa yang sama aku bangunkan, then that's why aku wujudkan channel ni untuk macam aku boleh share lah video-video, boleh share step-step untuk aku macam mana aku naikkan rumah ni. Dan selain daripada itu, dalam masa sama aku boleh share cerita-cerita, story-story yang macam contohnya real experience aku, pengalaman hidup aku daripada segi mistik ataupun adventure yang aku lalui dalam hidup aku. Mungkin aku boleh cerita juga experience aku, dan dalam masa yang sama aku boleh share maybe aku punya video aku travel ke, sebab aku ni jenis gila berjalan. Cuma aku tak suka outstation, aku suka berjalan dalam keadaan bercuti dengan family, okey lah. Tapi kalau nama outstation tu macam bagi aku pressure lah. Okay, so aku rasa untuk introduction, aku rasa itu cukup kot, sebab panjang sangat kan introduction aku. Untuk konten yang untuk video pertama aku ni, sebab sekarang ni hari ni 20 bulan 12. So yang macam mana kita tahu sekarang ni musim hujan, dan beberapa tempat yang kita aware, ada beberapa tempat dekat Malaysia, dekat semenanjung Malaysia yang mengalami, aku tak pastilah Sabah Sarawak, tapi yang aku tengok dalam Facebook tu kebanyakannya kawasan-kawasan bandar lah, seperti Lembah Kelang apa ke, mengalami banjir sebabkan hujan yang beberapa hari tak berhenti. So aku ucapkan takziah lah untuk mangsa-mangsa banjir tadi, dan aku harap benda ni Tuhan akan stopkan hujan untuk beberapa hari, untuk bagi macam air tu surut balik, dan sistem-sistem saliran di kawasan-kawasan bandar Lembah Kelang dan juga di kawasan-kawasan Kuala Lumpur ke apa ke, untuk sempat dia orang betulkan kawasan saliran tu supaya air boleh mengalir dengan lancar. So okay, panjang tak mengapuk pasal banjir kan. So untuk tadi konten hari ni, so aku tak boleh nak tunjuk projek aku ke, untuk aku punya, aku pun tak boleh buat kerja sangat kat luar sebab hujan, musim hujan. So aku decide untuk hari ni, aku rasa untuk video pertama ni aku share pengalaman mistik aku, yang real berlaku pada aku, pada keluarga aku, pada tahun 2001, 20 tahun lepas. Dan cerita ni aku cerita berdasarkan real experience aku, tak ada, insyaAllah tak ada tambahan apa-apa, tak ada aku buat penyedap cerita ke apa tu. Dan dalam masa yang sama, cerita ni aku cerita secara spontan.
So maybe ada beberapa fakta yang macam aku cerita tapi mungkin aku terlepas kot, miss ada beberapa fakta ke apa ke. So aku minta maaf lah sebab cerita ni aku cerita secara spontan kan. Okay, so aku rasa itulah konten aku untuk hari ni, untuk first video aku ni. Tapi untuk cerita kisah seram ni aku rasa macam sebaik kan. So apa kata kita ubah mood kepada mood seram. Okay, kita dah set up mood seram untuk cerita misteri aku. So, kisah ni berlaku pada tahun 2001. Waktu tu pada tahun 2001, satu benda yang paling sedih lah dalam hidup aku, yang mana pada bulan 5 arwah ayah aku meninggal dunia. Dan gangguan pada keluarga aku ni berlaku tak lama selepas arwah ayah aku meninggal. Dia bermula dengan ada seorang lelaki yang agak berumur. Dia suka kat kakak aku dan dia berniat untuk masuk meminang kakak aku lah. So kakak aku ni pula, lelaki ni dah berkahwin, ada seorang isteri, dan dia nak ambil kakak aku sebagai isteri kedua dia. Dalam masa yang sama, kakak aku ni pula adalah seorang balu, anak dua. So siapa yang tak tahu berkenaan balu, balu ni kalau katalah perempuan yang bercerai hidup, kita panggil janda. Untuk perempuan yang bercerai mati, kita panggil dia balu. Maksudnya suami abang ipar aku ni, suami aku yang pertama ni, dia meninggal dunia dalam aksiden. So kakak aku adalah balu dan mempunyai dua anak. So lelaki ni masuk meninggal aku, dan lelaki ni antara kawan arwah ayah aku waktu itu, kawan rapat. Jadinya akak aku pun macam sebab kawan kita orang sensitif dan mengharapkan macam ni kawan baik arwah ayah aku kan. So dia masuk meminang kakak aku dan kakak aku terima. So dia orang pun bertunang, dan dia cakap dengan kakak aku yang first wife ni setujulah, okey lah dengan perkahwinan tu dan tak benaran apa semua kan. Dan suddenly satu hari first wife dia call kakak aku dan macam ceritakan kisah sebenar yang memang wife dia tak setuju dan tak rela lah untuk bermadu. So bila kakak aku tahu benda ni, family aku dan kakak aku cerita pada family aku tahu, dan family aku macam shock lah, sebab macam pertamanya dia ni tipu, dia dah menipu lah. Yang keduanya adalah dia tak seronok lah sebab kita tahu yang first wife tu tak setuju kan. So family kita orang decide untuk putuskan pertunangan tu, bagi tahu kat lelaki tu yang kita nak putuskan pertunangan apa semua. Dan lelaki ni macam tak puas hati, lelaki ni macam marah, dan lelaki ni keep pujuk kakak aku untuk teruskan jugalah perkahwinan tu, jangan tak jadilah putus tunang apa semua kan. So kakak aku ni pun berkeras, macam teruskan juga betul, putuskan tunang. Dan kakak aku buat hal dia, dan lelaki tu keep kejar kakak aku. Dan sampai lelaki tu kejar pujuk sampai satu hari lelaki tu bagi satu surat. Mana aku masih ingat lagi sebab waktu tu umur aku, waktu kejadian tu umur aku dalam 12-13 tahun. So lelaki tu bagi kakak aku surat tu warna pink, kertas warna pink. So surat tu bau dia wangi gila, dan aku pun tak pasti tu bau apa, minyak wangi ke bedak ke apa dia letak, aku pun tak tahu. Cuma isi kandungan dalam surat tu macam kita orang shock lah, sebab benda tu tak ada kena-mena langsung pasal yang tadi dia nak masuk minang kakak aku ke apa. Dalam surat tu dia ceritakan berkenaan dengan konon-kononnya mak aku ni ada saka, arwah ayah aku ni ada saka. Lepas tu macam mak aku ni bela something lah, apalah kan. So kita macam shock lah. Pertamanya benda tu of course lah tuduhan fitnah kepada mak aku yang kita memang kenal lah daripada kita orang kecil, mak aku ni siapa. Yang pertama. Yang keduanya macam kenapa tiba-tiba dia ni boleh tahu pula pasal benda ni. Dia boleh tahu, dia boleh nampak, dan dia ni siapa sebenarnya. Dia ni yalah sebab dia ni dulu dia berkawan dengan arwah ayah aku, tapi bila kawan kita tak semestinya macam arwah ayah aku kenal luar dalam dia ni, tahu siapa dia, background dia apa semua. Cuma yang kita tahu dia ni seorang cikgu. So family aku macam shock.
kenapa pula tiba-tiba cerita pasal benda-benda ni semua. Okey, tak apalah. So kita orang baca cuma macam terkejut je. Dan teruskan. Lepas tu lama-lama start daripada kejadian tu, start daripada kes yang dia bagi surat tu, akak aku mengalami gangguan. So macam ni tau, kat rumah kat kampung aku ni, waktu tu kita semua duduk di di kawasan kampung, di rumah kampung aku yang mana aku duduk sekarang ni. Tapi rumah aku ni atas bukit. So dalam 10-15 meter turun sikit bukit, jalan nak keluar daripada rumah aku nak ke pagar tu, turun bukit, dan bawah tu rumah kakak tinggal di situ dengan 2 orang anak dia. Lepas tu waktu tu kakak aku keep jumpa mak aku dan cakap mengadu yang macam malam dia kena gangguan, malam dia kena, kadang-kadang dia rasa takut, dia rasa macam ada benda kacau dia, ada benda ni. Tapi macam mak aku ni pula, family kita orang ni family yang macam tak percaya dengan benda-benda macam ni, tak pernah mengalami benda-benda mistik macam ni. Even macam cerita nampak benda-benda ni semua tak ada. Jadi memang mak aku terus macam dengar, still dengar macam tapi lepas tu macam anggap benda tu macam hayalan kakak aku. Sebab memang kata kita orang tak percaya tentang jin, tentang apa, kita percaya. Ramai orang memang kita, sebab benda tu ada dalam Quran kan. Ada surah jin, Allah ceritakan pasal dia menciptakan manusia dan jin. So kita memang tahu, kita beriman yang kita percaya ada dalam Quran yang jin ni ada. Cumanya bila kata cerita yang hantu, yang jin boleh, hantu ni boleh kacau orang semua, macam susah untuk rumah tempat ni. So tak pun macam tanggung jawab. Makin hari makin lama dia kena kacau sampai satu masa dia dah terlampau tak tahan. So dia decide, sebab mak aku tak nak rumah, family semua cerita semua dengan adik-adik aku semua tak nak rumah. Sebab masing-masing ada masalah macam ni. Satu, yang keduanya mak aku waktu tu pun dia baru jadi, yelah mak aku pun baru juga waktu tu, baru jadi baru. Jadi dia macam ada banyak masalah lain yang dia penting. So berbanding dengan masalah kakak aku ni, dia dengar tapi dia macam, bagi dia macam itu just kakak punya illusion. So kakak aku yang itu aku shock lah, sebab waktu tu aku kecil lagi. So kakak aku ni dia dah tak tahu macam mana nak handle benda tu, sebab dia kata dia dah terlampau takut. Setiap malam dia kena ganggu dekat rumah dia. Jadi dia ajak aku waktu tu berdua dengan dia pergi berubat. So itulah first time dalam hidup aku pergi jumpa perawat untuk benda-benda macam ni lah, benda-benda mistik macam ni. So aku pun pergilah dengan kakak aku berdua sampai dekat rumah perawat tu. So kita orang sampai awal, dalam lepas maghrib kita sampai. Tiba-tiba orang dekat rumah perawat tu cakap, perawat tu kerja, dia belum balik lagi. So kita pun macam okey lah, tunggu perawat tu. Sebab pada dalam kepala aku ni, aku expect yang perawat tu adalah macam biasalah, kalau kita fikir mau ke ustaz ke perawat ke, dia mesti orang tua kan. Tiba-tiba ada satu budak, aku nak kata budak tak budak lah, tapi macam orang bujang, remaja tidak, dewasa lah, istilahnya dalam awal 20-an balik. Dan aku rasa macam okey lah, orang tu balik dan dia bawa balik kerja. Aku ingat macam itu anak kepada perawat tu lah, kepada perawat tu. So bila dia balik, dia sampai, dia pun masuk, bawa balik kerja tu, dia masuk dan dia tukar baju. Lepas tu dia terus datang kat kita orang. Rupa-rupanya dia adalah perawat tu. Okey, so waktu tu first time lah aku tengok macam mana orang menurun, yang dia boleh jadi nenek kebayan, dia boleh jadi pendekar, dia boleh jadi monyet, dia boleh jadi macam-macam lah, dia boleh jadi. Dia berubah-ubah, bertukar-tukar karakter. Which is yang dia tukar karakter ni bukan dia, kalau kata kita nak ceritakan orang tu berlakon, memang susah untuk kau lakonkan watak-watak tu tadi macam nenek kebayan apa. So aku faham lah waktu tu, macam aku tahu lah yang orang ni, dia biasanya orang-orang yang berlakon ni dia deal dengan macam jin kan, untuk masuk dalam badan dia, untuk ubah-ubah. So hari tu apa solution perawat tu, dia cakap konon-konon kat rawatan ni, dia kata dia kebetulan kakak aku ada bawa gambar yang dia minta gambar yang kita orang tahu siapa yang buat tu. Dia minta gambar lelaki tu, dan apa yang dia buat adalah dia ambil gambar lelaki tu, dia masukkan dalam botol dan dia ikat dengan benang. Lepas tu dia pesan kita orang, dia kata balik nanti gantung benang tu dengan botol tu sampai aku tak ingat macam mana buat, tapi sampai benang tu putus dan botol tu jatuh pecah, dan orang yang buat ni akan mati. So
balik tu kita balik dalam, tak ingat, dalam tengah malam maksudnya, pagi baru sampai rumah. Sampai rumah esok paginya kat aku ceritalah dengan mak aku pasal apa yang perawat cakap, metod-metod tu. Dan mak aku punya marah sebabnya adalah benda tu ibarat macam kita yang menyihir kepada orang tu tadi. Bukannya kita merawat diri kita tangkis, kita rawat. Ini lebih kepada kita pula nak menyihir dia. Jadi memang kita tak buat lah apa yang perawat tu sarankan. Memang kita rasa macam benda tu totally syirik dan tu. Tapi aku tak sarankan aku sebab waktu tu kita tak ada experience, kita tak tahu yang macam perawat yang ialah yang betul dan yang salah semua kan, sebab tak ada experience. So akak aku, kita teruskanlah kehidupan macam biasa, tapi kakak ni still mengalami gangguan dan makin hari makin teruk. Sampailah satu masa kakak aku dah terlampau tak tahan, dan kakak aku mengadukan salah seorang daripada adik-adik aku, abang aku. Dan kebetulan pula waktu tu abang aku ni dia belajar dekat satu pondok dekat sempadan Melaka Johor. Kalau siapa tahu tu, tapi kat sana banyak pondok, rasanya tak boleh ada kot. Ada satu pondok dekat pondok jenis pondok ilmu ni dekat sempadan Melaka Johor. So dengan dekat abang aku, dan abang aku ni pula dia ada kawan-kawan di kalangan yang ada di pondok ni, kawan-kawan pula kat pondok. Dan ada salah seorang dari kawan dia sarankan berubat dekat satu ustaz di Muar, di balik mana dia tahu rasanya macam tak boleh buat sebab itu macam secret lah kan, TNC. So siapa juga, cuma kali akak aku pergi berubat dekat ustaz tu, ustaz which is ustaz lah, rasanya aku boleh cerita ustaz tangan dia. So kita orang pergilah ke rumah ustaz tu. Cuma kali ni aku still ada, cuma kali ni bertiga. So waktu tu naik kereta kancil lah kat aku, kakak aku duduk di belakang. So aku dengan abang aku driving dan aku duduk di sebelah. So kita orang pergi ke rumah ustaz tu dan berubat lah. Dan alhamdulillah ustaz ni memang ustaz yang menggunakan ayat Quran, dan memang dia banyak berdoa, dia minta pada Allah semualah tentang apa tu, nak rawat kakak aku ni. Cumanya tempat itu jauh. Memang yelah, bagi aku daripada rumah aku ni dekat Melaka, nak pergi ke Muar Johor tu jauh lah, sebab ibarat macam hujung ke hujung. So balik pun lama, balik lambat macam tu, dalam pukul kita keluar dari rumah ustaz tu mungkin dalam pukul 12, 1 pagi kot. Kita sampai, kita berjalan balik tu dalam pukul 2, 3 pagi. So dalam perjalanan balik tu, first kita singgah untuk waktu perjalanan pergi tu, before aku bertiga, aku, kakak aku, abang aku driving, aku duduk sebelah abang aku, dan kakak aku duduk di belakang. Dan sampai dekat satu kawasan, kita kena pick up salah seorang kawasan pondok abang aku tu, dekat sepadan Melaka Johor tu. Kita kena pick up salah seorang kawan abang aku yang tahu kat mana rumah ustaz tu, dan kawan abang aku yang tunjuk. So jadi berempat lah daripada sepadan Melaka Johor tu nak pergi ke Muar tu, dah jadi berempat. So dalam perjalanan balik, kita kena drop dulu kena hantar kawan abang aku ni lah dulu balik. Sebab waktu pergi rumah ustaz tu dia ikut sekali, dia nak tunjuk jalan dan dia nak kenalkan dengan ustaz tu lah. Dan waktu dalam perjalanan balik tu, kita drop kawan abang aku dulu, dan after that barulah kita teruskan perjalanan balik ke rumah yang aku duduk sekarang ni lah. Nak balik tu, dah nak sampai kawasan, dah nak masuklah kawasan pekan terdekat dengan rumah aku ni lah. Dekat satu seliput jalan tu, jalan yang aku familiar. Memang aku memang lalu jalan utama yang kita orang selalu lalu. Cuma hari tu kita orang lalu dalam pukul 4 lebih pagi kot. Waktu kita orang lalu tu, so aku dulu yang notice, aku dulu yang perasan benda tu. Dia antara dua tiang elektrik, dan tengah-tengah ni jalan raya, dua tiang elektrik, dan dia ada kadang-kadang dia ada satu wire melintang atas tu kan, wire elektrik melintang. So dekat atas wire elektrik tu ada satu kain, dia warna putih, color base dia adalah putih, plain putih, tapi dia bukan putih, dia putih kusam, putih bertanah, macam mana, yalah putih bertanah, kotongan tanah. So kain tu duduk dekat atas wire elektrik tu. Ini memang bukan aku buat cerita, ini memang real life, dan sampai aku cerita ni pun aku rasa macam biasalah kita cerita pasal dia kan. So dekat atas wire elektrik tadi ada satu kain putih kat situ.
Jadinya aku rasa macam benda tu normal. Sebab kadang-kadang waktu pilihan raya ke, ataupun waktu-waktu macam ada menteri datang ke, ada ketua menteri datang ke, ada PM lawat ke, so biar orang tak patang kain tam ni kan. So kadang-kadang sampai ke atas wire trade tu dia orang pasang. Jadi aku rasa macam mungkin ni ada kain tang yang orang tak buka lah. Tapi yang aku pelik, waktu aku notice benda tu, kereta kita orang masih jauh daripada wire tu, daripada tiang elektrik tu. Dan sampai bila kita orang agak dekat, bukan agak dekat lah, macam merapat dengan wire, dengan tiang elektrik, tapi dengan wire elektrik tu, benda tu terbang. Dan memang dia nak ke bawah dan dia lalu atas kereta. Dia betul-betul lalu atas kereta kancing kat aku. So waktu perjalanan balik tu pula, aku duduk depan dengan abang aku. Dia kata aku duduk di belakang. Dia kata aku itu tidur. Sebab dah pukul 4 pagi kan. So waktu benda tu lalu, aku boleh tangkap tau yang benda tu adalah nickname dia Mina Rockers lah. Benda tu adalah Mina Rockers lah. Cuma waktu tu aku dalam keadaan aku muda. So apa yang aku buat waktu tu, aku tak takut. Aku rasa macam aku mau terpelik. Aku macam, oh okey, inilah yang diorang panggil hantu tu macam, yelah apalah, Mina Rockers dia lah. Cakap, oh inilah Mina Rockers tu. Bahasa nama betul dia. Saya nak, korang tahu tak, aku pelik sampai tak apa yang aku buat. Ni kereta kancil. So aku duduk kat depan, aku duduk kat seat co-pilot ni. So ni dia punya windshield. Kan windshield dia contoh. So aku rapatkan kepala aku ke windshield tu untuk tengok dia melintas atas kereta kakak aku. Memang rapat, sangat rapat. Dia memang duduk macam, ibarat macam, sebenarnya cerita dia landing, tapi nanti aku sambung. Nanti aku ceritakan. Tapi memang dia macam nak landing atas kereta atau rumah kereta kakak aku ni tadi. So aku betul-betul adab lah. Sebab aku mau tu pelik. Macam, oh okay, first time experience aku tengok macam, oh ni lah bendanya. Okay, tak apalah. So lepas aku nampak tu, benda pertama aku buat lepas aku benda tu dah lalu, aku dah tak boleh tengok. Benda pertama sekali adalah aku pandang abang aku driving, aku pegang steering, tapi satu tangan dia macam menerekot, macam kejap. Tapi waktu tu aku notice dia tak tegur pun. Cuma aku tanya kat dia, aku tahu, bang, kau nampak tak apa benda tadi? Lepas tu abang aku pandang aku, dan abang aku cakap, dan sebab abang aku ni sangat-sangat dia fokus pada pemanduan, sebab dah aku buat pagi semua, dah mengantuk ke semua. Jadi dia macam dia toleh depan aku, dia cakap macam, nampak? Lepas tu dia pesan kat aku, dia kata, jangan bising, jangan sampai akak aku tahu. Sebab kakak belakang kita rasa dia tidur. Kita rasa dia tidur. Dan dia kata jangan sampai akak aku tahu yang benda tu ada. Benda tu. Sebab kita tahu benda tu benda yang mengganggu kita orang, yang memang kacau kakak aku, yang ikut kita orang, memang ikut kita orang sepanjang perjalanan. Sebab waktu kita pergi berawat kat ustaz tu pun, ustaz cakap benda tu ada ikut sampailah ke rumah ustaz tu. Dan mungkin perjalanan balik tu dia bongkar, dia tunjuk diri dia. Sebab mungkin waktu tu dia pun rasa macam ustaz tu dah touch dia, dan dia nak reveal lah, dia react lah atas kau punya rawatan tadi. Mungkin itu rawatan yang yelah kita guna Al-Quran. So okay, tak apa, kita teruskan perjalanan. Okay, aku pun okey lah. Memang aku cakap dengan sampai cakap aku tahu, dan aku macam okay, tak nampak. Dan jalan. Masih jauh lagi nak sampai ke rumah aku, sebab baru sampai pekan terdekat So jalan sampai satu tempat. Ni bukan Seleko. Jalan ni macam dia berbukit sikit. Turun naik bukit, nak masuk kampung jiran kepada kampung aku. Kampung bersebelah kampung aku. Sama juga, dia duduk di atas wire. So waktu ni aku nampak, aku dah tak fikir pasal banner ke ataupun kain rentam ke apa benda ke yang tersangkut yang orang tak buang. Dia aku dah tahu dah macam ni benda tu sekali lagi nak tunggu. Dan betul, sekali lagi dia buat, dan dia terbang memang macam tadi. Dan aku pun buat benda yang macam tadi. Aku tinjau dia sampai dekat windshield tu, sampai dia hilang, sampai aku tak nampak. So kalau korang tanya aku apa yang aku nampak waktu aku tinjau tu, ialah aku tak nampak muka, aku tak nampak batang hidung, aku tak nampak mata merah, aku tak nampak apa-apa. Cuma yang aku nampak adalah satu kain. Aku tak tahu, mungkin sebab time tu aku tak fokus betul sebab malam ke apa, gelap ke apa kan. Cuma
yang aku nampak time tu adalah satu kain putih yang lusuh, ibarat macam dia memang kain gentak, kain putih yang besar, macam kalau kita cerita mudahnya kain kafan. Dia macam kain kafan, tapi bukan macam kain kafan yang baru kita nak balut mayat, kita nak ke bumi nak kafankan mayat. Ini kain kafan yang memang dah duduk dalam tanah lama, so dia dah kusam dengan warna tanah, dia dah black, tapi dia still nampak, dia still putih. Dan juga dia adalah rambut hitam yang panjang. Dia rambut tu berebang dengan kain tu tadilah, dia merebang, dia lalu atas kereta. Dan alhamdulillah malam tu kita orang decide untuk kita tingkap lah malam tu, kita orang travel sebab dah tahu tengah malam, bawa ke rumah sakit. So benda tu lalu sekali lagi. Itulah yang aku nampak, first experience aku nampak benda tu. So kita orang ni pun okey lah, dah second time tak adalah aku tanya abang aku nampak ke tidak. Aku dah rasa macam confirm dia nampak ni kan. Dan kakak aku still senyap kat belakang, macam kita ni macam okey dia tidur. Kita pun terus perjalanan. Then before sampai rumah aku ni rumah kampung tau. Jadi tak adalah auto gate ke apa benda, bagai semua tak ada. Jadi gate kita ni memang manual, kau kena buka apa kunci tu kan. So someone kena sacrifice lah untuk pergi turun dan buka pagar untuk kereta boleh naik atas, naik ke rumah aku kan bukit, kena apa aku kena buka pagar tu dan abang aku boleh naik bawa kereta. Jadinya someone tu adalah aku lah, sebabnya aku tak driving, so aku lah yang kena buka pagar. Lepas tu yang aku rasa macam benda paling buah hajar sekali lah abang aku buat dalam hidup aku adalah waktu tu dia cakap, benda ni kita dah nampak 2 kali dah, benda minah rockers ni kan. Memang real life, bukan tipu, bukan bayang-bayang, yang ini memang real, kau nampak dia solid macam tu. Abang aku cakap apa tau, dia kata okay, kau nak tengok sekali lagi tak? Kalau kau nak tengok sekali lagi, dia kata kejap lagi kan time dah buka pagar tu, kau tengok atas bubur. Kau tengok atas pagar, mesti duduk atas pagar. Aku dalam hati cakap betul lah, memang ni yang kena buka pagar. Aku cakap memang mampus aku ni kan. Tapi memang tak ada alasan, sebab engkau tak driving, so memang kau yang kena buka pagar. Tak dapat tunjuk kat aku suruh buka pagar, sedangkan dia yang sakit. Jadi memang aku cakap tawakal kepada Allah lah. Aku cakap memang kita tak buat apa. Jadinya sampai dia dekat depan rumah aku dalam pukul 4:05 dah dekat, hampir nak subuh. Dalam balance dalam setengah jam lagi nak subuh. So apa yang berlaku adalah sampai dekat depan pagar tu, abang aku high beam, memang tak ada, dia tak ada depan pagar. So bila aku buka pintu, benda pertama sekali, sebab aku cakap tadi kan, dia waktu dia terbang tu memang dia, kau boleh predict yang memang dia ni sangat rapat yang kau dia akan landing atas bomong kereta. So waktu aku keluar, waktu aku buka pintu je, benda pertama sekali aku buat, aku tinjau atas kereta. Aku tak tahulah kalau kata dia duduk atas kereta tu memang aku turun inside, tapi alhamdulillah tak ada, dia tak ada atas kereta. So aku pun pergi, aku tutup pintu kereta, dan aku buka pintu pagar, dan aku suruh abang aku masuk, dan aku tutup pintu pagar. Kebetulan mak aku ni kan, macam aku cakap, mak aku tak percaya benda ni, tapi mak aku tahu yang kita orang pergi bawa kat aku pergi buat. Jadinya selepas balik tu, aku pun jalan lah kaki, sebab mak aku jauh juga daripada pagar tu nak pergi ke pintu rumah tu kan. Saya abang aku masuk parking, abang aku tak masuk parking, abang aku parking betul-betul depan pintu rumah. Kita ada beranda sikit, parking depan beranda ni untuk masuk. Dan aku ni menampak, dalam aku menampak tu, tiba-tiba aku dengar kakak aku yang tadi tidur. So mak aku tak tahu macam mana, tapi waktu kita balik tu mak aku semua jaga. Sedangkan dah pukul 4-5 pagi, mak aku masih jaga. Dan adik-adik aku semua keluar. Aku tak tahu, mungkin orang, aku tak pasti, aku tak ingat yang part tu, aku tak ingat kenapa dia orang semua jaga. Tapi waktu kakak aku buka pintu je, kita buka pintu untuk, abang aku buka pintu untuk kakak aku keluar, kakak aku tahu mengilat. So aku macam aku dah tengah menampak lagi nak naik ke atas ni, nak pergi ke laman rumah aku, nak pergi masuk rumah. So aku macam terkejut, kakak aku bukan tidur, kenapa bangun-bangun terus mengilat kan. So start daripada hari tu, family kita orang kena gangguan yang sangat teruk, yang kakak aku kena gangguan orang cakap 24 hours. Macam contoh ada orang kata, kalau orang nak kena rasuk mesti malam. Tak, serius tak. Sebab benda ni berlaku pada family aku, dan benda ni boleh berjangkit, which is macam contoh benda ni boleh
contohnya akak aku yang sakit, tapi benda tu datang kacau kat aku. Tiba-tiba ada satu orang lagi yang lemas pakai situ, dan orang tu pun boleh kena masuk. Itu berlaku cerita dia lah, experience dia. So jadi buat tu kakak aku mana start daripada hari tu kakak aku kena masuk, dan kakak aku terus kena masuk selama 10 tahun rasanya, 10 atau 11 tahun kakak aku memang keep kena gangguan. So yang benda-benda yang next adalah beberapa benda yang pengalaman mistik aku lah, yang sepanjang kita orang kena tu kita orang berubat lagi, yang lebih ekstrim lagi kita orang kena kan. Cuma itulah first dalam hidup aku, first time aku tengok secara live benda tu, yang macam aku cakap tadi lah, apa yang aku nampak tu kan, itulah first time dalam hidup aku, first aku nampak. Dan lepas tu banyak lagi lah aku nampak, tapi itu first time. Jadi aku rasa aku untuk first video, untuk first cerita ni, aku rasa aku share sampai situ je. Dan before aku tamatkan video aku ni, sebelum aku stop video ni, stop cerita ni, aku nak share satu fakta yang aku sendiri terkejut. Adalah bila kakak aku dah sedar daripada dia kena rasuk tu, dia cerita dengan aku, dia kata waktu benda tu lalu sebenarnya dia sedar kakak aku tak tidur, cuma dia, aku tak tahu selalu dia terbangun dan dia diam ke apa ke kan. Tapi sebenarnya waktu, sebab aku tinjau dia, waktu abang aku ni macam kakak aku tidur kan, so aku tinjau belakang, memang dia tidur, tapi dia kata dia sedar benda tu datang, dan dia tahu macam mana benda tu datang semua, dan dia cerita benda tu sama. Cuma yang ada satu fakta yang aku rasa macam pelik, benda ni bawa alam, benda mistik ni. Dia kata benda tu landing atas kereta kakak aku, dan dia gendang sekuat hati. Dia gendang, maksudnya dia ketuk macam tong atas kereta kakak aku. Yang kelakarnya adalah aku dengan abang aku buat masa satu benda pun kita tak dengar. Sedangkan kakak aku cakap benda tu digendang sangat kuat, berdengung-dengung dalam kereta. Sedangkan kereta ni tadi kereta kancil. So kalau mungkin Alphard ke Velfire ke time tu, mungkin lah kakak buka belakang, buka depan, tak dengar kot, dia gendang. Tapi yang ini kancil, so kancil besar mana sangat. So kalau dia ketuk, aku rasa satu kereta dengar. So kata kakak aku pula, dia ketuk ni memang kuat gila, yang orang kata berdengung-dengung. Jadi itulah yang aku rasa macam fakta pelik, yang aku dengan abang aku macam blur sampai ni, sebab kita tak dengar apa-apa. Yang kita orang tahu adalah kakak aku tidur, dan 2 kali kita ni benda tu kakak aku tak tahu. Dan tiba-tiba kakak aku balik, kakak aku boleh cerita exactly macam mana benda tu, dan dia boleh cerita benda tu gendang atas kereta, yang kita orang tak dengar apa-apa. Rasanya benda tu lah yang aku rasa macam start daripada hari tu, kakak aku kena gangguan lah, sampai benda-benda macam ni dia makan masa. Bukan makan masa, namanya nak fully recovered tu memang susah. Itu daripada experience aku dengan kakak aku, memang susah gila nak fully recovered. Sebab kata perawat-perawat yang pernah merawat, yang macam-macam ustaz lah kita orang jumpa kan, berpuluh perawat, tukang ubat yang kita orang panggil, yang elok, yang tak elok, yang guna Quran, yang guna jin, macam-macam. So awal ni kau desperate, kau macam kau try, kau macam terdesak, kau try je ambil macam tu. Tapi salah satu perawat tu dia cakap apa tahu, once benda tu dah masuk dalam badan kau dah kena rasuk, dia akan tinggalkan satu bekas dalam badan kau, which is tak tahu kat mana kau duduk. Contohnya kau tu dia masuk tu, dia rasuk kau, dia duduk di, katalah di jantung kau, ataupun di katalah di rahim ke, di kalau perempuan rahim lah, tempat yang paling dia suka. So kat situ dia macam ada satu lubang, ada satu macam rumah, dia dapat rumah. So contoh perawat tu datang dan halau dia keluar, untuk dia masuk balik sangat mudah, sebab rumah dia ada. Compare tu orang yang tak pernah kena rasukan, tak kerasukan, dia tak ada rumah. So dia nak masuk, nak buat rumah tu, jelah macam kita nak buat rumah dengan rumah dah ada. Orang halau-halau kau, besok kau nak masuk, kunci kau ada. So kau nak masuklah rumah tu. So macam tu. So benda-benda ni keep masuk, dan kadang-kadang bukan benda yang sama boleh masuk, benda lain pun boleh tumpang. Contohnya si Polan ni tadi kau dah halau atau kena rumah ni, tiba-tiba ada satu benda lain, dia nampak ruang tu, dia pun boleh masuk. Sebab memang ruang tu dah ada untuk benda-benda macam ni masuk. So itulah masalahnya untuk orang yang kena masuk, dan kau kena buat penyisian. Maksudnya macam kau kena banyakkan amalan, apa semua connection diri kau untuk tutup balik lubang tu. Tapi lubang tu memang bekas tu sentiasa, bekas lubang yang dapat duduk tu sentiasa. Jadi itulah
banyak experience aku untuk first time macam mana aku deal, aku experience pengalaman aku untuk benda-benda mistik macam ni lah. So macam biasalah, kalau kata macam YouTuber lain tak, so kalau kata korang rasa korang minat tengok video aku, nak support video aku, macam biasa aku minta korang like, share, subscribe. Dan kalau kata ada yang nak komen ke, nak aku improve ke video aku, ada beberapa benda yang macam nampak macam proper ke, okay, korang boleh komen kat bawah lah untuk bagi suggestion yang bagus. Okay, so aku minta subscribe lah kalau korang minat sebab subscribe tu percuma. Okay, sekian. Assalamualaikum.